Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta seorang bacakan doa sebelum kelas. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Saya nak tanya, semua sihat ke hari ni? Sihat, alhamdulillah. Okey, semua dah sarapan ke belum? Ada yang dah, ada yang belum Okey, tak apa-apa, nanti yang mana yang dah lapar ataupun belum sarapan tu nanti rehat, boleh pergi makan kat kantin kalau tak ada duit ke apa, boleh jumpa ustaz lah. Ustaz boleh bagi sedikit duit lah untuk makanan lah. Okey, so tanpa membiarkan masa, Ustaz nak hari ini insya-Allah saya akan mengajar tentangnya. Okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa yang dalam kelas ni yang ingat rukun iman, yang tahu rukun iman? Yang tu rukun Islam. Mesti ada yang tertukar kan? Rukun Islam dan rukun iman. Okey, boleh tak antara semua tolong sebutkan satu persatu rukun iman. Okey, mengucapkan dua kalimah syahadah. Okey, solat. Okey, yang tiga zakat. Okey, betul, pandailah Fatimah. Okey, yang keempat puasa. Okey, betul. Okey, yang kelima lalas untuk rukun iman, rukun Islam. Usia haji, ya betul. Okey, itu semua antara rukun Islam. Okey, cuba sebut rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Betul. Okey, beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Okey, insya-Allah hari ini Ustaz akan mengajar tentang yang ada dalam rukun Islam. Rukun yang kedua iaitu solat. Okey. Okey, solat ni ada tak yang dalam kelas ni yang tak tahu tentang solat? Semua dah tahu semua pun semua dah tingkatan umur pun belasan tahun, semua dah wajib solat, betul tak? Okey. So, kalau solat ni dia adalah wajib ditunaikan ke atas semua umat Islam. Sebab siapa yang tak solat, dia akan mendapat dosa yang besar. Sebab solat itu ibaratkan tiang agama lah. Contoh kalau rumah tak ada tiang, akan jadi apa? Betul, roboh. Macam itulah juga solat. Kalau kita tinggalkan solat, iman kita akan jatuh. Sebab apa? Tiang pun dah tak ada, memang jatuhlah iman kita. Okey. Hari ini Ustaz nak bandingkan. Sebelum Ustaz masuk ke bab selanjutnya, rukun solat ni, Ustaz nak peringatkan betapa pentingnya solat. Puasa pun ada dalam rukun Islam, betul tak? Tapi solat ni lebih penting daripada puasa. Kenapa? Kalau kita boleh dapat lihat, solat berbanding dengan puasa. Okey, kalau puasa, kalau sakit kita boleh buat apa? Okey, kita boleh berbuka, betul tak? Kita boleh berbuka sebab apa? Kita boleh makan, terpaksa makan ubat kan. Kalau lah kita solat, kita sakit berat sekali mana pun, kita wajib solat. Kenapa? Kita boleh solat dengan duduk, boleh solat dengan tidur, boleh solat dengan mata, dengan isyarat. Berapa pentingnya, wajibnya solat itu. Okey, tu sekadar mukadimah untuk solat. Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk kita hari ni dah. Okey, yang pertama, ta'rifus solat. Ta'rifus solat. Okey, tutlaku as-salatu lughatan 'ala du'ai bi khair qala Allah Ta'ala. Okey, bermaksud solat ini dalam lughahnya adalah berdoa yang baik. Sebab apa? Solat ni adalah kita berjumpa dengan Allah, dan kita melakukan benda yang baik lah. Bentuknya solat ni ibaratkan doa. Okey, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim.
Surah At-Taubah ayat 103. Bermaksud dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, seterusnya ay ada'ullah lahum bil maghfirah wa tutlaku as-salatu istilahan ala aqwali wa af'ali makhsusah tuftatahu bitakbir wa tuhtamu bitaslim. Sami'tu summiyat salatan li'annaha tashmilu ala du'a'i wa li'annahu juz'u al-ghalibu fiha. Okey, kat situ kita dia akan tentang istilah. Bermaksud perbuatan khusus secara idiomatik yang dimulakan solat ni, istilah dia perbuatan khusus secara idiomatik yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam, kerana ia termasuk doa dan ia adalah bahagian utama. Seterusnya, masyru'iyatu as-salatu, pensyariatan solat. Pensyariatan solat ni bermaksud solat itu disyariatkan. Allah telah mensyariatkan untuk kita bersolat, untuk kita melakukan solat. Antaranya as-salatu minal ibadati al-qadimati fi masyru'iyatiha faqad qala ta'ala an sayyidina Ismail. Bermaksud di sini solat ini adalah satu ibadah yang telah lama disuruh Allah kepada Sayyidina Nabi Ismail. Allah telah berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbi mardiyya. Surah Maryam ayat yang ke-55. Bermaksud, dan adalah ia menyeluruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Itu pensyariatan pertama kepada Nabi Ismail. Allah telah mensyariatkan kepada Nabi Ismail, kepada kaum-kaumnya, untuk solat, menyembah Allah SWT. Dalam pensyariatan yang kedua, telah berfirman kepada Nabi Isa AS, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Surah Maryam ayat ke-31. Bermaksud, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Ini antara pensyariatan kepada Nabi Isa pula. Tadi Nabi apa? Betul, Nabi Ismail. Yang kedua, pensyariatan kedua adalah Nabi Isa AS kepada kaum-kaumnya. Seterusnya, persyaratan seterusnya adalah faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat yang ke-103, iaitu sesungguhnya sembahyang itu adalah ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Sini bermaksud solat ini adalah ketetapan. Maksudnya kita bukan boleh pilih, kita nak solat aku malas solat ni, esok solat, kita tak boleh macam tu. Maksudnya solat ni wajib setiap hari kita melakukan solat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, qalu Rasul sallallahu alaihi wasallam an ibni Abbas radhiyallahu anhu an-nabiyyi ba'asa Mu'azan ila al-Yamani faqala ud'uhum ila syahadati
alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lizalika fa'alimhum anna Allah qad aftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yaumi wa laylah. Okey, maksudnya di sini riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas bahawa Nabi mengutus Muaz untuk bersumpah dan berkata, bawalah mereka kepada penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah yang telah datang. Okey, ni tajuk langsung untuk kita hari ini, iaitu ahkamus salawati al-khamsi, bermaksud ketentuan solat 5 waktu yang kita okey, ahkamus salawati khamsi, ketentuan solat 5 waktu. Siapa dalam kelas ni yang faham tentang tajuk ni, ahkamus salawati al-khamsi? Faham khamsi jadi 5 je. Okey, apa yang boleh korang kaitkan dengan khamsi 5 tu? Solat 5 apa? Boleh tak? Rakaat 5 tak? Mana ada solat buat 5 rakaat? Tak ada, 4 je. Semua tak faham? Okey, maksud 5 di sini adalah solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Maksud ketentuan 5 waktu. Okey, dalam bab ni dia menceritakan as-salati min ahama arkanul islamu al-khamsah wa hiya ibadun minal a'midati allati buniya 'alaiha al-islam. Lizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini dia menceritakan solat ni adalah salah satu daripada 5 rukun Islam. Macam Ustaz cerita awal tadi, ia adalah satu tiang di atasnya Islam itu dibina. Maksudnya macam tadi lah, kalau tak ada tiang ni roboh. Maksud solat ni adalah penguat Islam dan pengiman kita lah. Okey, ini sabda Rasulullah SAW. Bunyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa sawmi ramadhan. Riwayat Bukhari wa Muslim. Maksud dalam hadis Rasulullah SAW ni, Islam itu dibangun atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, utusan Allah. Itu mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, seterusnya waqad ajma'ati ummah ala anna salati al-khamsa fardu ain ala kulli muslim baligh akal zakar wa unsa wa ala annahu la takunu as-salatu fardu ain min as-salawati sawahin. Hadza binisbah li kulli muslim baligh akil zakar wa unsa wa amma saghir fayu'maru biha idza balagha 7 sinina tamrina lahu ala hadhihi as-salah wa yudrabu tadiban idza tarakaha ba'da wa balughu 10 sinin darban ghair mubarrih wala muji' kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bahasa ada hadis. Okey, sebelum saya akan terangkan apa yang dikatakan atas tu. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Silap. Seluruh negara telah bersepakat bahawa solat 5 waktu adalah kewajipan individu ke atas setiap Muslim dewasa yang berakal, lelaki dan perempuan. Solat itu adalah kewajipan untuk setiap lelaki dan perempuan Muslim dewasa yang waras jika mereka
anak yang contoh mereka, ibu bapa ni dia ada anak yang masih muda, kita haruslah mengajar mereka solat seawal mungkin. Budak yang berumur 7 tahun haruslah bermula melakukan solat sebagai latihan. Apabila mereka memasuki umur 10 tahun, kita sebagai orang tua dibolehkan untuk memukul mereka jikalau mereka tidak melakukan solat. Okey, bermaksud di sini seluruh negara di seluruh negara yang beragama Islam, majoriti agama Islam telah bersepakat bahawa mereka solat itu wajib ditunaikan seluruh umat Islam, tak kira lah lelaki ataupun perempuan yang waras, yang syarat solat ni, syarat untuk melakukan solat ni mereka penuhi, mereka wajib solat. Untuk budak-budak, kanak-kanak, ibu bapa ni haruslah mengajar mereka seawal umur 7 tahun. Kalau lagi awal lagi eloklah untuk budak-budak. Supaya apa? Supaya mereka ni terbiasa dengan melakukan solat. Sebab apa? Sebab bila mereka memasuki umur 10 tahun, mereka telah, maksudnya dosa tu atas diri mereka sendiri. Sebab apa? Kalau budak-budak tu, kalau solat tu mereka belum majlis, belum balik, kan? Bermaksud jikalau mereka sudah umur 10 tahun tapi mereka banyak tinggalkan solat, ibu bapa berhak untuk memukul mereka, tapi bukan untuk menera, tapi untuk mendidik mereka untuk melakukan solat. Okey. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinina wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina." Bermaksud 7 tahun dan pukullah mereka untuknya. Wahai anak-anak, perintahkanlah anak-anakmu untuk solat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini sabda, ini maksudnya bukan ustaz mana-mandai lah untuk pukullah, boleh pukul anak mereka, bukan ustaz mandai, tapi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja untuk tajuk hari ini. Okey, ustaz ada sedikit aktiviti, mungkin jadi sangatlah, maksudnya untuk ustaz menguji intum faham tak apa yang ustaz ajarkan hari ini. Okey, sebenarnya ready maksudnya tak payah nak benda-benda apa, tak payah. Cuma saya nak tanya lah, saya nak tanya, faham tak apa itu luruh untuk solat? Istilah macam tu je, senang kan? Okey, kejap. Okey, untuk nak bagi kedua ke macam mana? Tak payah Ustaz akan tanya random lah. Nampak yang takut-takut tu Ustaz akan tanya lah. Maksudnya semua pilih random. Semua buat berani tak apa. Ustaz akan pilih random. Okay, ready. Untuk soalan pertama. Okey, soalan pertama. Okey, ini untuk sukarela. Ada tak yang nak sukarela tolong jawab. Apakah maksud luruh solat? Ada? Okey. Al-du'a bil khair. Maksudnya apa? Berdoa yang baik. Okey, betul. Okey, nanti nama apa? Farhat. Okey, nanti habis kelas ni main jumpa ustaz, claim ustaz. Ustaz akan bagi hadiah lah. Okey, seterusnya sebutkan dalil untuk luruh solat tadi. Okey, Syalimi. Ayat betul. Salli alaihi wa salataka sakamillahu wallahu sami'un. Okey, betul. Okey, tadi itu ada salah sikit lah. Maksudnya untuk inna, maksudnya kita wajib guna. Tadi Syalimi kurang dengung tadi, kurang wajib guna tadi. Tapi tak apalah, tu Ustaz je akan betulkan. Tapi sebab hari ni untuk kita solat,
Nanti Ustaz akan berbalik, betulkan balik bacaan macam ni. Okey, soalan seterusnya. Okey, untuk istilah solat. Siapa yang boleh? Semua takut-takut tak ingat Okey, untuk istilah solat sangat yang belakang sana. Belakang bucu tu, Akmal. Okey, Akmal. Sebutkan istilah. Boleh buka buka aja tak apa. Okey, baca. Waktu telaku, okey tak boleh ikut Ustaz. Waktu telaku as-salata istilaha ala aqwali wa af'ali maksusah tuftatahu bitakbiri wa tuftatamu bitaslim summiyat salatan li'annaha tashtamilu ala du'ai wa li'annahu al-juz'u al-walibu fiha. Okey, tadi maksudnya solat ni dia perbuatan khusus secara idiomatik yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilah untuk solat. Okey, untuk pensyariatan solat. Okey, untuk siapa dalam ni boleh yang sukarela pensyariatan solat untuk Nabi yang pertama tu Nabi apa? Nabi Ismail. Okey, Nabi Ismail ada siapa ingat? Ayat Quran yang Allah telah dalilkan. Ada? Okey, Ustaz nak ni. Muaz, tolong bacakan. Okey, ikut Ustaz. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Okey, untuk persyaratan kepada Nabi Ismail. Okey, untuk Nabi Isa sana ni Aiman. Bawah ketik tu untuk Nabi Isa tu. Nabi Ismail, bawah dia. Ini aja dulu. As-salat. Sok tu tebas. As-salat. Okey, betul. Wa awsani bis-salat wa zakat bima kuntu hayya. Okey. Seterusnya bawah kepada Nabi Isa. Ayat Quran. Ni. Ustaz nak ni. Rizwan. Baca Rizwan. Ni ayat famous ni. Kalau kat masjid selalu ada ayat ni. Dekat depan tu. Fa'aqimus salata. Sok tebal. Innas salat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Okey. Untuk yang terakhir, untuk ahkamus salawat khamsi. Okey. Ni siapa yang jawab usahakan bagi RM5. Okey, ready semua ready? Ni bukan Ustaz Tabi ni mesti berapa senang ni soalan. Okey, soalannya umur berapakah ibu bapa boleh untuk memukul anak mereka sebagai niat untuk mendidik? Umur berapa Islam syariatkan, Islam membenarkan umur berapa untuk bapa memukul anak mereka? Umur anak mereka berapa? Semua nak jawab. Okey. Okey, Ustaz nampak yang sana. Ni awak sini. Irfan. 10 tahun. Okey, betul. Okey, Irfan. Nanti dengan seorang tadi kan? Main. Jumpa Ustaz. Claim. Okey. Itu saja untuk
kelas hari ini. Okey, sebelum Ustaz nak tutup kelas kita, Ustaz ingin memperingatkanlah solat lah. Ini kita bagi solat. Ustaz ingin peringatkan bahawa solat ni Ustaz nak intum ni dah belasan tahun dah tingkatan satu kan, dah 13 tahun lah maksudnya intum ni 13 tahun ni. Intum boleh berfikir waras lah, berfikir waras, boleh fikir logik mana yang baik, mana yang buruk. Mesti ada antara intum. Ustaz sendiri pun kadang-kadang rasa perasaan macam mana? Macam ni solat ni intum anggap sebagai beban, betul tak? Sebab Ustaz pun ada ketika muda dulu rasa malas ni apa solat, beratnya ni esok lah, ataupun rasa macam ni, malahnya nak solat, tapi tak solat berdosa, dia dah marah. Solat juga pernah tak rasa ni? Kan masa pun dari fasa itu macam mana dulu. Sesat untuk selalu peringatkan lah sesama itu untuk Ustaz di sendiri lah, bahawa tolong anggap solat ni itu bukan satu beban. Anggap solat ni adalah panggilan daripada Allah SWT untuk kita berbual dengan mereka, untuk kita berborak, meluahkan masalah. Kita anggap macam ni. Orang ada member, kawan yang selalu suka mendengar cerita itu. Kita awak semua lah. Maksudnya orang anggap orang bercerita, meluah masalah, meminta pertolongan, masa itulah korang memperuntukkan masa sebaik-baiknya. Masa solat, lepas solat kita duduk berdoa dulu. Maksudnya solat jangan terus bangun. Maksudnya memperguna sebaik mungkin lah waktu solat. Itu saja daripada Ustaz untuk kelas hari ini. Itu saja. Okay. Pun dah habis masa Ustaz lah. Kejap lagi kenapa? Quran. Okay, nanti minta Ustazah betulkan balik bacaan. Tadi pun ada banyak lagi untuk baca salah tadi. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum.